Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siaran, bertemu kita kembali saudara dalam rancangan Salam Insani. InsyaAllah Salam Insani kali ini menemui saudara dengan beberapa lagi pengisian yang padat dengan informasi pastinya bermanfaat, membuka akal dan hati. Meniti segmen pertama siri kali ini, sebagaimana yang dijanji, saudara akan dapat ikuti penjelasan mengenai kewajipan menunaikan fardu haji bagi golongan orang kurang upaya. InsyaAllah akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud, penolong pengarah di bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Putrajaya. Saudara, dalam permasalahan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut suatu perintah dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah telah mewajibkan ke atas manusia untuk mengerjakan ibadat haji di Baitullah, iaitu sesiapa yang berkuasa mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Mafhumnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Berpandukan kepada kedua-dua ayat ini, jelaslah kepada kita secara prinsip umumnya ibadah haji itu adalah suatu perkara yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang berkemampuan ataupun berkuasa untuk mengerjakannya. Kerana itulah, mengerjakan ibadah haji adalah sebahagian ataupun salah satu daripada rukun Islam yang mesti ditunaikan oleh umat Islam. Dalam menghuraikan syarat-syarat wajib haji, para ulama telah memberikan 5 perkara yang menyebabkan kewajipan haji ataupun wajib haji, syarat wajib haji. Yang pertama, syaratnya iaitulah seorang Muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh ataupun cukup umur pada takrifan syarak. Keempat, merdeka. Dan yang kelima, iaitulah mampu ataupun berkuasa. Para ulama telah memperincikan lagi apakah yang dimaksudkan dengan syarat tersebut, iaitulah mampu ataupun berkuasa. Perkara ini bertitik tolak daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah telah mewajibkan ke atas manusia untuk mengerjakan ibadah haji di Baitullah kepada iaitulah siapa yang berkuasa mengerjakannya. Jadi takrifan kuasa itu, mampu itu, para ulama telah memperincikan lagi berpandukan kepada ayat Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara rumusannya, para ulama telah memperincikan maksud berkuasa itu ataupun mampu itu adalah merangkumi perkara-perkara seperti berikut. Pertama, aman semasa perjalanan. Kedua, mempunyai bekalan yang cukup. Ketiga, mempunyai kenderaan yang sesuai dan terjamin. Yang keempat, mempunyai kesihatan badan yang memuaskan. Dan yang kelima, mempunyai masa bagi mengerjakan haji. Manakala bagi orang perempuan ditambahkan 2 perkara lagi, iaitu yang pertama, mendapat keizinan suami, dan yang kedua, bersama mahram ataupun perempuan-perempuan yang dipercayai. Baik, dalam perkara ini, salah satu takrifan berkuasa itu adalah mempunyai kesihatan badan yang memuaskan. Baik, perkara ini penting, saudara. Maknanya, kalaulah kita ini mempunyai masalah dan seumpamanya, contohnya, kita ini adalah golongan orang kurang upaya. Yang pertama sekali, sekiranya lembaga tabung haji tidak memberikan keizinan kepada kita berpandukan kriteria-kriteria serta syarat-syarat yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, saudara sekalian, sekiranya kita adalah salah seorang orang kurang upaya, OKU, janganlah kita berasa bersedih ataupun berasa hibah dan seumpamanya. Ini disebabkan para ulama telah sepakat memutuskan berpandukan kepada dalil yang telah disebut oleh Al-Quran dan Sunnah, syarat wajib haji salah satunya adalah mestilah orang tersebut berkuasa ataupun mampu, yang mana para ulama telah takrifkan mampu itu adalah
Yang pertama, tidak ada ataupun tidak mempunyai masalah daripada sudut kesihatan badan, dan yang kedua, mampu daripada sudut keuangan. Jadi oleh yang demikian, sekiranya kita tidak mendapat keizinan ataupun persetujuan daripada pihak lembaga tabung haji, janganlah kita berasa bersedih, kerana sesungguhnya syariat telah mengecualikan kita daripada berkewajipan untuk mengerjakan haji. Apa yang kita boleh buat, saudara? Yang pertama, syarak telah mengizinkan kepada kita supaya kita membadalkan haji. Maknanya, kita memberikan sejumlah wang, mengupah orang lain untuk mengerjakan haji bagi pihak kita. Itu merupakan perkara yang telah dipersetujui oleh para ulama dan syarak, iaitulah istilahnya disebut sebagai badal haji. Jangan sedih dan jangan berasa apa-apa kecil hati dan sebagainya. Inilah keistimewaan syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat anjal dan fleksibel dalam beberapa perkara. Termasuklah dalam perkara ini, kalaulah kita tidak dapat memenuhi spesifikasi yang telah Allah Subhanahu wa taala perincikan, jangan bimbang, Allah Subhanahu wa taala tidak marah kepada kita, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan daripada yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Zarifi mengenai kewajipan menunaikan haji bagi golongan OKU itu tadi memberikan maklumat yang jelas kepada kita semua.